Syekh Ibn Atta ingin menjelaskan tentang solat dari sudut tasawufnya. Solat dari sudut fiqhnya itu seperti yang kita belajar dalam kitab-kitab lah, mengenai hukum hakam, mengenai syarat, tentang rukunnya, tentang syaratnya, yang menjadikan solat itu sah atau batal. Semua itu adalah merupakan aspek-aspek hukum syariah, hukum fiqh. Adapun yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta Munshi Kalam Hikmat yang ke-129 ini ialah solat dari aspek tasawuf, dari sudut tasawufnya. Lalu berkata Syekh Ibn Atta bahawa sembahyang itu adalah penyucian hati dari kotoran dosa. Dari sudut tasawuf, solat ini dilihat dari segi ia adalah penyuci bagi hati manusia daripada kotoran-kotoran dosa. Untuk apa semua itu? Untuk menghadap Allah. Jadi solat itu adalah wasilahnya. Solat itu adalah laluannya. Laluan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi awalnya itu adalah penyucian daripada dosa. Maka sebab itu Syekh Ibn Atta seterusnya menyatakan, dan untuk pembuka pintu ghaib, bermula dengan penyucian daripada dosa sehingga membawa kepada pembukaan pintu ghaib. Yakni dengan artian mudah, solat itu laluan untuk orang menghadapkan dirinya kepada Allah. Laluan ke situ. Panduan umum terhadap perkara ini adalah firman Allah, yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman, Aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat itu untuk ingat kepadaku. Jadi Allah memerintahkan kita supaya mendirikan solat, yang tujuan besarnya adalah untuk mencapai sesuatu yang dikira ingat kepada Allah. Bahasa mudah, untuk menghadap kepada Allah. Cuma Al-Quran mentakbirkannya dengan perkataan li zikri, untuk ingat kepadaku. Dalam bahasa ahli tasawuf, supaya hatimu itu dapat menghadap kepada Allah. Dalam bahasa ahli tasawuf, bahasa mudah. Jadi ternyata bahawa solat itu adalah laluan untuk orang menghadapkan dirinya kepada Allah. Sebab itu solat ini bagi golongan arifin adalah merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan mereka itu. Nabi SAW menjelaskan, ketika menjelaskan tentang solat ini, Nabi bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan kegembiraan hatiku, ketenangan hatiku, kemesraan hatiku, kebahagiaan hatiku, kenikmatan hatiku di dalam solat. Jadi ternyata bahawa solat itu adalah penghubung rohani antara manusia dengan penciptanya. Sehingga Nabi menyatakan bahawa kebahagiaan sebenar itu, ketenangan sebenar itu terjadi di dalam solat. Demikian juga Nabi ketika mengarahkan Bilal supaya mengiqamahkan solat. Apa kata Nabi? Arihna biha ya Bilal. Nabi nak suruh Bilal ni supaya iqamah, supaya qomak untuk solat. Tapi perkataan yang dipakai oleh Nabi, arihna biha ya Bilal. Nabi guna perkataan arihna, rehatkanlah kami dengan solat itu wahai Bilal. Kita solat ni kita rasa satu pekerjaan. Satu pekerjaan, bukan sekadar pekerjaan yang membebankan.
Tapi oleh kerana kita ini Muslim, kita ini mukmin dan tahu itu perintah Allah, tahu itu adalah kewajipan yang perlu ditunaikan juga. Tapi hakikatnya kita merasai bebannya, sekalipun pelaksanaannya itu hanya beberapa minit, tapi bebannya itu sangat terasa, sangat dirasakan. 5 minit je banding dengan benda lain sedap nengung lagi. Nengung duduk goyang kaki setengah jam tak ada apa, 5 minit solat rasa berat nanam. Jadi kenapa demikian? Sebab itu perintah-perintah Allah ini termasuklah solat dinamakan oleh ulama sebagai al-ahkam at-taklifiyah. Hukum perintah-perintah, hukum-hukum Allah yang mengandungi perintah dan sebagainya itu mengandungi makna taklif, bebanan. Memang kita akan terasa suatu bebanan melaksanakannya sebagai dugaan. Tapi bagi yang istiqamah, bagi yang menempuhnya, yang berusaha untuk memperbetulkannya, meningkatkannya, memperbaikinya, meningkatkannya, mengistiqamahkannya, mereka ini akan dikurniakan Allah suatu kedudukan, akan merasa mesra dengan ibadah-ibadah itu, merasa sedap dengan ibadah itu, merasa gembira dengannya. Jadi dari sudut tasawufnya, solat itu laluan untuk orang menghadap kepada Allah. Kalau dari segi fiqhnya, solat itu adalah amalan yang bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Tu fiqhnya. Mula takbir, tutup dengan salam, tutup dengan salam. Tengah tu ada beberapa perkara yang perlu dilakukan, solatlah. Tapi sudut tasawuf, solat itu adalah laluan untuk engkau menghadapkan dirimu kepada Allah. Dua perkara ini perlu disekalikan, perlu dipadukan. Baru dikatakan iqamatus salah, mendirikan solat. Paduan antara dua ini, antara hukum-hukum fiqh yang menetapkan kaedah melaksanakan ibadah dengan tujuan solat itu perlu diadukan. Itulah dinamakan iqamah, mendirikan solat. Kalau tidak, dinamakan bersolat. Hanya dinamakan bersolat. Tapi dalam Al-Quran yang disuruh iqamah, mendirikan solat, yang melaksanakan solat dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang Syekh menyebut dua perkara dalam mencapai maksud itu. Maksud solat ini sebagai laluan untuk orang menghadapkan diri kepada Allah. Dua perkara yang disebut oleh Syekh. Pertama sekali, penyucian hati daripada dosa. Dan setelah itu barulah pembukaan tirai alam gaib, pembukaan pintu alam gaib. Bagaimana semua ini terjadi dalam solat? Baik, kita perlu fahami dulu, untuk menghadap Allah, kita ini untuk menghadap Allah perlu bersuci. Ke dalam fiqh panggil taharah. Taharah dengan berwuduk, kalau ada kecil, ada besar dengan mandi, bersih daripada najis-najis, itu badan. Tapi nak menghadap Allah bukan saja perlu taharah zahir, perlu juga taharah batin. Kalau kita tidak ada wuduk, atau kita ini penuh dengan najis dan kotoran, tidak berwuduk, berhadas besar, dari segi syaraknya memang tidak boleh berbuat ibadat, tidak boleh bersolat, terhalang, badan pun tak nak pergi dah. Tapi nak menghadap Allah secara rohani, secara maknawi, maka perlu kepada taharah rohani, taharah batin. Kalau taharah zahir, bersih daripada najis tadilah, bersih daripada najis, bersih daripada hadas, luluslah situ, bolehlah buat ibadah. Tapi yang hati manusia ini, dan itulah yang sepatutnya, itulah yang sebenarnya untuk dihadapkan kepada Allah, yang itu perlu kepada taharah batin. Taharah batin ni, kalau zahir tadi itu najis, hadas, batin itu nak suci dari apa?
Kalau najis itu menghalang kita daripada ibadah, yang batin itu penghalangnya apa? Maka antara penghalang yang menghalang kita daripada menghadapkan diri kepada Allah adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang mengakibatkan hati manusia itu terhijab, terdendeng. Itu maksudnya. Kesilapan-kesilapan yang kita buat itu, dosa-dosa yang kita lakukan itu, kesannya pada hati manusia dia menjadi hijab. Di dalam hadis dinyatakan, apabila seseorang itu melakukan dosa, idza aznaba nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, di dalam hatinya itu akan ada titik-titik hitam. Jadi yang dimaksudkan titik hitam ini bukan titik seperti yang kita fahami, dia hanyalah bahasa kiasan saja. Dengan arti hati terhijab, hati terdendeng, sehingga tidak dapat menghadapkan hati dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Itulah hati kita yang mengadap mengata-gawa tu. Badang betul dah kiblat ni. Molek dah kiblat ni. 2-3 panduan kopah lagi lah, dengan tanda arwah lagi lah. 3 pahak tanda nak betul ke zahir kita ni. Dalam tu 360 darjah ya pusing. Ya pusing dalam, kiblat dalam tu. Ya putar. 360 darjah yang main. Bukan lagi lebih-lebih kurang musim terus ni kena molek. Kenapa terjadi demikian? Kerana tidak ada taharah batin. Itu dia. 2 perkara ini perlu disekalikan. Jangan tunggu selesai taharah zahir dulu baru nak belajar ilmu taharah batin ni. Sebab solat itu yang kita harapkan penerimaan Allah. Taharah batin itulah pengukur sebagai penanda aras ukuran kepada penerimaan Allah. Taharah zahir ni nak ukur sohbatan. Tak sah kena buat semula. Hak batin ni diterima atau tidak, itu ukurannya. Jadi sekarang dosa-dosa itu menghijab hati, sehingga hati itu tidak dapat menghadapkan hati sepenuhnya kepada Allah. Dalam bahasa mudah, hati dilanda penyakit ghaflah, lalai dan lupa. Jadi lupa, jadi dah ingat, mulut baca-baca, dalam baca benda lain. Mulut alhamdulillahirrabbilalamin, dalam tu macam-macam benda you duk beli. Duk perkira, nak berjual benda ni, nak berjual benda ni, nak bayar benda tu, nak bayar benda ni. Ada belaka dalam tu, ayat dalam tu, ayat luar alhamdulillahirabbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam tu macam-macam benda ia timbul belaka. Tidak ada taharah batin. Jadi yang menjadikan hati seperti itu kerana dia terhijab, dikotori dengan kesan-kesan kesilapan manusia. Dan kalau kita usuli lagi, punca besarnya ada 2, setan dan nafsu. Itu punca awal lagi. Angkara semua ini adalah daripada nafsu dan setan. Tapi kita tengok tengah jalan sikit, iaitu kesilapan yang kita buat itu yang kita tidak bersihkan. Ibarat kalau najis tepek-tepek, kita duduk mandi dah basuh, nak buat sembahyang warna gitu. Yang di dalam pun seperti itu. Kesilapan-kesilapan itu seperti itu juga, menjadi halangan yang menghalang hati manusia dari menghadapkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita nak mencapai maksud solat, iaitu li zikri, ingat kepadaku, menghadapkan diri kepadaku, maka halangan-halangan tadi perlu dibuang. Kalau badan kita ni nak masuk solat, maka kena buang najis-najisnya dulu. Hadas besar, hadas kecil dan najis kena buang dulu, baru dapat bersolat secara zahirnya. Yang batin pun seperti itu. Jadi solat ini, kata Syekh Ibn Attab, pertama sekali solat itu sendiri adalah tuhratun, penyuci daripada dosa-dosa. Melaksanakan solat itu sudah berfungsi menyucikan diri manusia daripada dosa-dosa.
Kalau dilaksanakan dengan baik, kalau dilaksanakan dengan sempurna, yakni dengan teguh. Baik, setelah itu, setelah berlaku penyucian hati daripada dosa ini, barulah terjadi istiftahun libabil ghuyub, pembuka kepada pintu alam ghaib. Pembuka pintu alam ghaib. Maksudnya apa? Kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam keadaan kita sudah melalui fasa pertama, penyucian daripada dosa, kita benar-benar merasakan macam berbicara dengan Allah. Hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku mengabdikan diri, hanya kepada Engkau na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mengabdikan, aku mengabdikan diriku, dan hanya kepada Engkau aku mohon segala pertolongan. Macam berbicara. Jadi hal ini akan dirasai setelah fasa pertama dilalui. Hati itu berjaya dibersihkan daripada kekotoran, baru hal-hal ini dapat dirasai. Itulah yang dikatakan istiftah libabil ghuyub, membuka pintu ghaib. Kenapa dinamakan membuka pintu ghaib? Allah itu tidak ada di hadapan mata kita, tapi hati kita merasainya, menyelami alam gaib. Bahasa mudahnya, seolah-olahnya hati kita itu merasai hakikat semacam berdepan dengan Allah, dan itulah ihsan. Pada waktu kita rokok, kita merokokkan diri kepada Allah, kita tunduk. Kalau kita tidak melepasi fasa pertama, secara bahasa kasar, ia jadi macam belok ke belakang. Bahasa kasar kita, memang rokok, saya tak kata lain daripada rokok lah. Tapi ia buat gitu, tunduk gitu, badannya tunduk. Dia tidak merasai bahawa dia tunduk menerima segala ketentuan dan perintah Allah. Dia tak mari benda tu. Tapi bila fasa pertama dilepasi, hatinya itu mudah dijernihkan. Bila dirokok, dipasti perbuatan itu adalah manifestasi daripada kenyataan bahawa aku tunduk kepada ketentuanmu ya Allah, aku tunduk kepada ketetapanmu, perintah suruhanmu, aku tunduk. Tapi tak mari sebab pertama ni dah lepas. Tak mari. Dia tunduk ke dalam, mari sakit belakang. Rasa macam ni sakit pinggang, merasa sakit pinggang. Macam-macam. Macam ni ruyu nak rebuh, padahal lama-lama rebuh aku lagi. Dia mari macam-macam. Dia pasang itu dia mari. Dikala manusia bersujud, badannya seperti itu. Dan kalau melepasi fasa pertama ini, yakni hatinya sudah berjaya dibersihkan, benar-benar terasa bahawa segala keakuan diriku sudah tidak ada lagi. Kerana waktu sujud itu adalah ibarat manusia itu kembali kepada asalnya. Segala daya upaya diri, segala sifat-sifat diri sudah tidak ada. Dilihat punca asalnya. Itu hakikat sujud. Sebab itu dalam hadis dinyatakan aqrabu ma yakunul abdu minallahi wa huwa sajid. Kedudukan yang paling hampir antara manusia dengan Tuhannya dikala waktu dia bersujud. Itulah kedudukan paling dekat. Jadi dekat di sini bukan berarti jarak. Dekat dengan arti suatu kedudukan manusia merasakan sudah tidak ada dirinya, sudah tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau solatnya itu berfungsi menyucikan hati, pada waktu sujud benar-benar dirasakan itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Daya upaya diriku sudah tidak ada. Segala sifat-sifat atas diri batang tubuhku ini sudah tidak ada erti lagi. Semata-mata menerima limpah hidayat daripada Allah. Benar-benar bersujud. Jadi itu kedudukan dekat hati dengan Allah, sehingga merasakan sudah tidak ada yang lain. Itu hakikat sujud.
Jadi hakikat ini mula dirasakan apabila hati itu berjaya disuci bersihkan. Barulah sujudnya itu penuh dengan pengertian. Penuh dengan pengertian. Kalau tidak, sujudnya itu kadang-kadang rasa pedih dahi. Ya sepui pedih dahi lah, rasa nak pita lah, macam-macam ada belaka. Jadi demikianlah Syekh Ibn Athah ingin menjelaskan kepada kita tentang solat, bahawa solat ini laluan untuk orang menghadap kepada Allah. Akhirnya di mana? Sujud. Sujud tu perjalanan dia bermula dengan menghadapkan diri kepada Allah. Inni wajjahtu, kalau kita baca sama tu, inni wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan diriku. Menghadapkan diriku, ke mana menghadapnya? Ke mana menghadapnya? Jadi rupa-rupanya yang kita sebut tidak sama yang kita dengan yang kita rasa. Tidak sama. Mula menyebut inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan semua ini. Yang kita ucapkan, tapi hati kita hadapannya ke lain. Lain dihadap. Itu permulaan mendekatkan hati kepada Allah, merasa diri ini menghadap kepada penciptanya. Setelah itu baru menjadi lebih dekat dengan rukuknya. Ini dalam bahasa istilah ahli tasawuf. Menghadapkan hati dengan erti merasai ketuhanan Allah, bahawa aku ini sedang mengabdikan diri, sedang bersolat, melaksanakan kewajipan terhadap pencipta langit dan bumi. Dia ingat itu, dia rasa itu dalam qiyamnya. Lalu dia mendekatkan diri lagi dengan rukuk sebagai menerima ketetapan-ketetapan Allah. Dalam bahasa mudah, hak pertama itu dia meyakini kewujudan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia hadir itu. Tapi Tuhan itu tidak hanya menciptakan, tapi mentadbir, mengurus, mengatur, menetapkan. Jadi semakin dekat manusia akan melihat aspek itu. Ditunjukkan pula dalam bentuk rukuk. Dia rukuk, menerima segala ketentuan-ketentuan Allah, perintah-perintah Allah. Tapi bukan setakat itu saja, bahkan lebih jauh lagi perjalanan hatinya, sehingga akhir sekali dimanifestasikan dalam bentuk sujud. Sujud itu ibarat su. Habis ke su. Ini bahasa kasar itu. Nak kabarnya solat itu laluan orang mendekatkan diri kepada Allah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan sembahyang itu bagaikan sungai mengalir di muka pintu salah seorang. Sekarang alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini nak menjelaskan tentang bagaimana solat itu berfungsi menyuci bersihkan. Lalu dia bawa hadis Nabi memberitahu bandingan solat ini dari segi dia menyuci. Ini dari segi fungsi solat menyucikan kita, iaitu seumpama sungai yang mengalir di muka pintu salah seorang. Ibarat gok macam sungai duk mengalir depan pintu rumah kita, maka ia mandi daripadanya tiap hari 5 kali. Dah sungai depan pintu, bukan pintu berdebung, itu berdebung 5 kali sehari. Kita ni kalau mandi 5 kali, bahasa kita hari ni berdoa dah tu. Berdoa muni 5 kali sehari mandi. Hak galiknya 5 hari sekali kena mulai mandi. Sekali sehari tu galik lah. Sekali sehari galik. Ni 5 kali. Jadi kita ni 5 kali berdoa dah kalau mandi ni. Berdoa tu ibarat kau kalau kulit tu jadi pucat dah 5 kali tu. Maka demikian Nabi nak memberitahu perumpamaan solat seperti itu. Macam kita mandi 5 kali sehari.
Kalau ditunaikan dengan baik, berfungsi membersihkan diri manusia. Sepertilah kita mandi sampai 5 kali sehari. Dari segi fungsinya. Tapi solat yang kukuhlah, solat yang teguhlah berfungsi seperti itu. Tapi kalau solat yang lebih kurang, macam kita kat mandi pepepepung tembok, pepepepung tembok. Dah kata molek juga bau tembok. Tu memang dah jadi kekah mana. Ni mandi kena tertik molek lah. Jeruh molek, gaha molek, osok molek, bersih sungguh lah. Memang debung sekali, boom, naik lalu dah. Dah nak gosok. Ini sama juga lah. Fungsinya membersihkan. Tapi kita ini bagaimana? Kalau mandi tu 5 kali lah. Tapi main celuh sekali, debu 5 kali, 5 kali pun lebih kurang. Kau 5 kali macam sekali je. Demikian seperti solat. Kalau solat itu kita laksanakan lebih kurang macam mandi gitulah, mandi kubah kau panggil. Mandi kubah. Tapi kalau solat itu diperkukuhkan, baru kita dapat mengecapi sebahagian daripada makna-makna itu. Apakah ada sisa dari kotorannya? Kalau kita mandi 5 kali sehari ni, ada lagi ke najis lekal kat tubuh? Olik kata tak ada lah 5 kali. Olik orang mandi sekali 2 kali je. Kalau 5 kali ni ibarat kata tak ada lah, sehari yang memang bersih lah. Maka demikianlah solat yang didirikan 5 kali sehari itu berfungsi menyucikan batin manusia daripada hijab-hijab hati, daripada kotoran-kotoran hati. Kalau ini berjaya dicapai, maka dia akan memperolehi perkara selanjutnya, kemanisan ibadah. Baru dia rasa molek, istiftah, terbuka hati untuk merasa ingat kepada Allah. Pada waktu itulah baru dia, kalau dia qiyam, dia terasa dia menghadapkan dirinya. Kalau dia rokok, dia terasa perbuatannya itu dihadapkan ke mana. Kalau dia sujud, dia terasa sujudnya itu dihalakan ke mana. Itu solat yang sudah melepasi yang pertama tadi itu, akan merasai hakikat-hakikat itu. Jawab sahabat atas pertanyaan Nabi tadi, atas perkabaran Nabi, atas pertanyaan Nabi, tidak ada sisa kotorannya sedikit pun. Jadi sahabat bila Nabi tanya, orang mandi 5 kali sehari ni ada lekat kotor-kotor apa lagi dah? Sahabat jawab, tak ada benda dah. Tak ada kekotoran apa dah lekatnya. Maka sabda Nabi SAW, demikian pula contoh dari sembahyang 5 waktu menghapuskan dosa-dosa. Sembahyang 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa, fungsinya. Jadi guana agaknya nak suruh sembahyang kita ini menjadi seperti kita mandi tu mandi molek. Tu kita kena tanya sikit. Ni mandi 5 kali dah, tapi mandi kubah banyak. Nak suruh mandi molek sikit nak buat guan ni. Jadi ulama-ulama tasawuf telah menghuraikan perkara ini dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka lah. Tapi saya nak beritahu beberapa kunci mudah je, pedoman-pedoman kasar, supaya memudahkan kita untuk merasai. Kalau tidak sepenuhnya, beberapa perkara pun jadilah, sebahagian pun jadilah. Kalau nak makan molek pun bau hidu lebih kurang pun jadilah. Nak makan rasa jauh sangat, bau sedap serbak pun boleh tahan dah. Panduan, antara panduannya adalah hidupkan hati dengan zikrullah sebelum solat tu. Belajar hidupkan hati dengan ingat kepada Allah di luar solat. Baru benda ni terbawa sampai ke dalam solat. Sebab tu orang belajar, orang main sukan ni, dia dok main bro atas atas petah tu main sukan lalu. Dia berlatih luar tu 5-6 bulan dah dok main luar tu. Dia tak ada masuk gelanggang bro lalu. Ni bos situ dulu. Kau main sukan pasal gitu. Dia berlatih lama dah luar ni.
Baru kalau dia berlari sedap, kita tengok sedap. Oh sedap berlari, laju je. Tak sedar kawan ni lelah berdoa luar tu. Sama juga solat ni. Nak suruh boleh khusyuk tu, kita main luar dulu ni. Mantapkan hati dengan zikrullah di luar. Baru kita akan merasai kedalaman erti solat. Nak tunggu dalam solat baru nak mari, tak mari, nyanyuk. Percayalah, nyanyuk ke lain. Belajar kitab betul lah. So semayang buat gini sampai tadi tak jadi. Percayalah, tak jadi. Panduan macam-macam bagus, tapi sampai tadi tak jadi. Dia kena perlukan usaha di luar, memantapkan hati untuk ingat kepada Allah. Ini akan bawa dan semayang. Barulah terisi solat itu. Baru terasa qiyamnya, rukuknya, sujudnya. Baru dapat mengecapi itu. Kemudian antara lainnya, solat itu diperkukuhkan dengan solat-solat sunat. Diperkukuhkan. Tujuan kita solat sunat ni nak kapuh. Orang mana gelonggong-gelonggong tu nak kapuh. Nak tutup, nak siming balik lubang-lubang tu. Kampuh dengan solat sunat. Tujuannya nak kampuh. Itu tujuan kita solat sunat. Jadi kalau kita memperbanyakkan solat-solat sunat, secara tidak langsung menjadi latihan untuk hadir hati dalam solat-solat fardu. Sebab itu orang soleh dulu kala mereka bersolat puluhan rakaat, bahkan ratusan rakaat, ada ribuan rakaat mereka bersolat. Sebab apa? Mereka mesa-mesa dalam solat itu, macam tadilah, dalam solat itu mereka mesa-mesa menghadap kepada Allah. Mereka sesuka hati dengan solat itu.